Okey, so sekarang kita tengok contoh 3. Contoh 3 macam biasa kita tengok anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun modal berkongsi, akaun bank. Okey, so kita sediakan akaun realisasi. Akaun modal berkongsi berruangan, iaitu ada berapa orang ahli kongsi? 2 orang, 2 ruangan. Okey, seterusnya akaun bank. Okey, kita tengok apa soalan 3 kata. Farah dan Halim ialah pekongsi dan perniagaan Halim Sentosa dan telah membahagikan untung atau rugi sebanyak 2/1. Okey, so Farah 2/3, Halim 1/3. Okey. Berikut ialah kunci kira. Okey, ni istilah lama ni ya. Sekarang kita panggil apa? Ya, pandai. Penyata kedudukan kewangan. Okey, pandai. Okey. Ni pun sama lah ya. Kita dah ajar ni penyata kedudukan kewangan. Okay, KSSM. Ni KBSM. Okey. So, ini yang dibagi. Ini maklumat yang dibagi dalam bentuk macam ni pula. Kalau sebelum ni dia list down macam tu kan. So sekarang kita tahulah mana aset yang boleh dijual, mana boleh diambil alih. Kita akan catat di sebelah debit akaun realisasi. Itu step pertama. So kita pergi belah debit akaun realisasi. Yang boleh dijual van bermotor. Okey. Van bermotor. Okey. Berapa nilai van bermotor ni yang kita pernah beli dulu? 25,000. Okey. Next, kita ada lengkapan yang boleh kita jual dan diambil alih. Nilainya 6,300 dulu masa kita beli awal-awal. Inventory kita ada kan? Okey, inventory. Okey, berapa inventory? 13,500 kita beli dulu. Okey, lepas tu kita ada akaun belum terima. Kalau belum terima kita boleh pergi minta duit, tambahkan duit untuk bayarkan semua hutang kita kan. Okey. Habis 9750. Okey, bank adalah baki bank kat sini. Baki BB sebanyak 4,400. Okey. Modal ni equity pemilik, modal Farah, modal Halim, maknanya itu adalah baki BB akaun modal. So ada dia bagi debit apa? Tak ada. So sifatnya adalah kredit modal. Baki BB sebanyak Farah berapa? 30,000. Halim 15,000. Okey, selesai. Akaun semasa, okey, akaun semasa sifatnya pun belah kredit. Belah kredit akaun modal. Okey, akaun semasa. Kita terus masuk di sini. Okey, akaun semasa Farah berapa? 1,550. Halim 600. Okey. Next, dia kata liability. Yang ni liability. Kita tak tahu lagi duit kita ada berapa. Kita tak boleh nak bayar lagi. Betul? So, kita hold dulu. Kita merahkan dulu. Okey. Ini hutang yang perlu kita langsaikan lah. Okey. So, pada 1 Mei 2010, Farah dan Halim bersetuju untuk membubarkan perniagaan mereka. Perkara berikut dipersetujui semasa pembubaran. Apa yang diorang setuju? A. Inventory dijual 12,500 dan akaun belum terima 8,700. So, kalau ayat macam ni, kita tak perlu kaji, berapa harga asal dia. Tak perlu. Kita terus pergi ke akaun realisasi. Bila dijual, terus masuk ke dalam bank duit kita. So, sekarang duit dalam bank akan terima 12,500 campur 8,700. So, 21,200. Okay. Next. Apa ayat dia? Farah setuju ambil alih. Bila ada perkataan ambil alih, kita wajib tulis nama siapa yang ambil alih tu. Okay. Farah setuju ambil alih van bermotor 21,000 dan menampung kekurangan modalnya. Menampung kekurangan modalnya maknanya sebab modal dia mungkin kurang sebab menanggung kerugian ke apa. Kalau modal dia tak cukup, dia sanggup nak tambah modal dia untuk mencukupi duit 21,000. Okey. So Farah yang bersetuju. So kita akan pergi ke akaun realisasi. Kita akan tulis modal Farah. Kenapa? Sebab Farah yang ambil alih. Ingat, bila ambil alih kena tulis siapa yang ambil alih. Okey? Modal siapa yang kita akan kurangkan nanti? Sebanyak 21,000. Jelas? Okey. Next, lengkapan dijual pada harga buku. Apa maksud harga buku? Harga yang ada pada penyata kedudukan kewangan.
Harga ni lah. Pada harga buku, harga yang diberi di sini, lengkapan. So, bila dijual, duit akan masuk mana? Ya, dalam bank. Sebanyak berapa? 6,300. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar bersetuju mengurangkan hutangnya 10%. Maknanya, hutang akaun belum bayar kita ada berapa? 11,800. Betul? Darab 10%. So, berapa? Di sini kita akan masukkan dalam akaun realisasi sebagai diskaun diterima. Akan masuk. Okey? Sebanyak. So, kita darab lah. 10% darab 11,800. Kita dapat 1180. Andai. Okey, belanja realisasi 2494. Bila sebut belanja realisasi, dia akan duduk belah debit. Dia ada bagi tahu tak siapa bayar? Adakah Farah nak bayar atau Halim nak bayar? Tak. Dia menggunakan duit dari bank. So, kita akan tulis bank. Dalam kurungan belanja realisasi. Realisasi. Okey, sebanyak berapa? 2494. Okey? Habis. Betul? Habis dah kan maklumat yang diberi. So, kerja kita apa? Mengira untung atau rugi realisasi. Mengira untung atau rugi realisasi. Jika belah kredit ini lebih banyak duit dia dalam akaun realisasi, maknanya kita dapat untung. Jika belah debit akaun realisasi banyak, duit yang pernah kita keluarkan suatu masa dulu lebih banyak, kita akan mengalami kerugian. So, kalau dari sini kita boleh tengok, rugi ke untung? Pandai. Rugi realisasi. Macam nak tahu rugi realisasi? Nombor yang belah debit ini lebih besar daripada belah kredit. So, kita mengalami rugi realisasi. Sebanyak berapa? Banyak berapa? Kita tambah yang belah banyak dulu. 25,000 tambah 6,300 tambah 13,500 tambah 9,750 tambah 2,494. So, total yang kita akan dapat ialah 57,044. 57,044. Okey. Tolak 21,200, tolak 21,000, tolak 6,300, tolak 1,180. Ini je yang berjaya kita jual. So, kita rugi sebanyak 7,364. 7,364. So, 7,364 inilah yang kita akan bahagikan antara modal Farah. Modal Farah darab 2/3. Dapat apa? 4909. Okey, 49. Farah dapat 4909. Tolak 4909 tolak 7364 tolak 4909. So, Halim dapat berapa? Modal Halim bezanya lah. Berapa dapat? 2455. Itu dia. Okey? Boleh Kalau boleh buat macam ni lah. Jauh sikit lah ya. Jarak sikit. Jangan selarikan nombor yang kita bahagikan nisbah tu. Macam ni. Nampak? Nampak tak? Ini cara yang sebenarnya lah. Okey? Kita asingkan nombor ni. Jika kita letak sekaligus, kita akan tak dapat nampak nilai ni. Lebih pula. Okey? So, sekarang next kita pergi kepada modal perkongsi. Akaun modal perkongsi, kita akan pergi akaun realisasi mencari perkataan modal. Ada kan? Modal Farah, modal. Ada 3 perkataan modal. Yang letaknya di sebelah kredit. So, kita silang. Dia akan duduk belah debit. Yang pertama, kita akan tulis realisasi. Realisasi Farah berapa? 21,000. 21,000. Okey. Next. Belah debit lagi. Modal Farah lagi. Kita tulis lagi realisasi. Mengalami kerugian. Sebanyak berapa? 4909. Okey. Halim pun sama. Dapat 2455. Okey. Ada lagi tak perkataan modal? Tak ada dah kan? Bila tak ada, kita pun nak tutup lah akaun modal pula. Akhiri dengan perkataan bank. Sebab kita nak bubar dah kan?
So Farah, tengok Farah, belah debit dengan belah kredit, mana lebih banyak? Belah kredit lebih banyak. So bank akan duduk belah sikit. Maksudnya, inilah kenapa bank duduk belah debit. Sebab bank akan bayar balik lah duit dia. Sebab modal Farah ada 30,000, lepas tu dia ada akaun semasa dia 1,550. So sekarang modal dia 31,550. Lepas tu dia ambil alih bank 21,000. Dia mengalami kerugian 4,909. So lebihan duit modalnya hanyalah berapa? 5, 6, 4, 1. Itu bank yang kena pulangkan duit pada Farah. Okay, Halim macam mana Halim? Halim pun sama. Modal dia ada 15,000. Tambah akaun semasa 600, 15,600. Tolak kerugian yang dia alami 2455. So sekarang bank kena bayar ke dia 13,145. So imbang lah akaun dia. So Farah bawah ni akan dapat 31,550. Halim akan dapat 15,600 totalnya kan. Betul. Malaysia yang samalah 31,550. Sini pun 15,600. Garis 2 bawah. Kan? Kita mesti garis 2 lah bawah ni. Kalau ikutnya kan ada garis 2 bawah ni. Okay. Totalnya. Okay, next kita buat akaun bank. Mana pergi baki bank ni? Okay. Baki bank ni 4,400. Ni duit dalam bank dia. So dalam akaun realisasi ada tak perkataan bank? Ada. Belah debit ada perkataan bank. So kita akan pergi belah kredit. Kita namakan dia belanja realisasi sebanyak 2,494. Belah kredit ada perkataan bank? Ada. So dia akan jadi belah debit akaun bank. Nak tulis apa? Realisasi sebanyak 21,200. 21,200. Okay, next ada lagi perkataan bank? Ada. So kita tulis lagi realisasi sebanyak 6,300. Okay. So ada lagi tak perkataan bank? Tak ada dah. Okay, so kita pergi dekat akaun modal pula. Ada perkataan bank? Ada. Belah debit. So dia akan pergi belah kredit. Belah kredit kan. Kita akan tulis apa? Modal Farah. Berapa modal Farah? 5,641. Next, modal Halim. Berapa? 13,145. Lepas tu last yang kita tanda merah itu. Yang belum kita langsaikan tau. Yang belum kita langsaikan tau. Yang belum kita langsaikan, yang perlu kita bayar ialah akaun belum bayar. Tapi tak semua sebab kita terima diskaun kan. Asal kita 11,800. Tapi tolak diskaun 10%, 1180. So yang perlu dibayar hanyalah berapa? 10620. Suspend ni imbang tak akaun bank kita? Campur 13,145 campur 5,641 campur 2,494. So dapat 3,900. 3,900. Okay. 3,900. Dapat tak ni? Belah ni dapat tak 3,900? Tepuk kira. 4,400 campur 21,200 campur 6,300. Sorry. 4,400 campur 21,200 6,300. Yes, imbang. So, inilah cara nak menjawab tajuk pembubaran.